الله وبركاته. بسم الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Amma ba'd. Pertama, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Kita panjatkan puji dan syukur hadrat Ilahi kerana limpah karunia-Nya. Allah telah memberikan kepada kita kesihatan, Allah telah memberikan kepada kita kekuatan, Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang cukup banyak, sehingga kan nikmat yang cukup banyak itu umat kita lagi menjadi hampir, umat kita lagi menjadi roket, umat kita lagi menyayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada juga manusia-manusia yang diberikan nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lalai. Nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lari. Nikmat tersebut telah menjerumuskan diri mereka ke lembah kehinaan. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memasukkan kita dalam golongan yang pertama, dan kita mohon kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada golongan yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, malam ini kita akan tengok ayat 136 ya. 136 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qaili. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, wahai orang-orang yang mukmin, beriman, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya, dan apa yang telah diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb-Nya. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam ayat-ayat yang lalu kita telah baca bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghardik kaum-kaum Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasrani, orang bukan Islam, ya. Kenapa? Ya, kerana mereka ini mengklaim yang mereka mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mempercayai Nabi Ibrahim yang beserta dengan anak-anaknya, tetapi mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad.
Polek waktu. Polek waktu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu sendiri adalah merupakan anak dan juga keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam tiwassalam. Ya, kita dah nyatakan tersebut. Makanya dalam ayat 136 ini Allah nak menegaskan kepada kita sebagai orang Islam, makanya dimulakan dengan qulu, kan? Katakanlah amanna. Katakanlah itu ditujukan kepada orang yang beriman. Maknanya orang-orang yang beriman saja dia akan menyatakan apa? Dia akan menyatakan kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan juga anak-anak. Dan juga apa yang diberikan oleh Musa dan juga Isa dan juga kepada nabi-nabi yang lain. Ni. Jadi nak diberitahu bahawasanya ajaran Nabi Muhammad SAW ini adalah merupakan ajaran yang berkehendakkan supaya mereka ini percaya kepada Allah dan juga percaya beriman kepada nabi-nabi yang terdahulu. Ni dan nabi-nabi yang terdahulu. Mana-mana nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW semua wajib dipercayai oleh umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam Islam, kan, sesiapa yang menyatakan siapa yang tidak beriman kepada seorang nabi, maka mereka telah terbatal dia punya akidah dia. Kerana apa? Kerana kepercayaan kepada semua nabi. Ya, semua nabi dan juga rasul ini adalah merupakan salah satu daripada rukun iman. Ya, kalau tak ada satu rukun iman jadi macam mana, Ustaz? Tak ada satu, tak beriman lah. Walaupun yang lain dia percaya. Ya, dia percaya kat Nabi Musa, okey. Isa, okey. Kan? Maka dia tuan-tuan dan puan sekalian, ya, dia tak beriman kepada Nabi Muhammad. Maka bila dia tak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bermakna mereka itu adalah orang yang tidak beriman. Tuan-tuan, qulu ini adalah merupakan arahan. Kan, arahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan dia bukan ucapan sahaja. Maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, apabila kita beriktikad bahawa kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dia bukan sahaja cukup dengan iktikad tersebut. Dia bukan saja cukup dengan cakap sahaja. Dia bukan cukup dengan menyatakan sahaja. Tetapi dia juga kena disusuli, kena diikuti dengan perbuatan. Ya, perbuatan. Tuan-tuan, 3. Iktikad, kemudian berkata dan juga beramal. Sekarang ni orang-orang Yahudi Nasrani, mereka ini menyatakan bahawa mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub. Beriman kepada Musa, Isa. Beriman. Tapi mereka tak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, walaupun hanya satu saja Nabi mereka tidak beriman, dan ini telah menyebabkan mereka itu rosak di punya iktikad dia. Kerana iktikad yang sebenar, mereka itu kena beriman kepada semua Nabi, beriman kepada semua Rasul. Ya, tapi satu ya Ustaz, satu pun tak boleh. Kenapa? Pasal nama yang rukun. Pergi Makkah. Ada wajib haji, ada rukun haji. Dan tinggal wajib haji sah. Tapi honodam tinggal rukun tinggal.
Satu je. Kata orang tak tawaf, tak wukuf di Arafah. Tak wukuf. Tinggal satu je ustaz. Yang lain mau buat ustaz. Satu tu je rukun, satu tu je. Wukuf je tak buat ustaz. Tak buat wukuf. Dek kerana wukuf tu rukun haji, menyebabkan haji itu tak sah. Makna tahun depan kena buat balik. Sama juga dengan kedudukan rukun Islam. Allah Subhanahu Wa Taala kata percaya kepada nabi-nabi, rasul-rasul, bukan satu, bukan dua, semua. Bila semua bermakna siapa yang tak percaya walaupun satu, kerana rukun dia menjadi rukun, jadi makanya terbatallah akidah dia. Terbatal secara murtad. Ya, kenapa? Pasal dia i'tiqad dia tak betul. I'tiqad yang sebenarnya ialah dia kena percaya semua nabi, semua rasul. Ini dia percaya. Kami percaya. Tapi kami tak percaya kat Nabi Muhammad. Ingat waktu dah ada orang ni, tuan-tuan. Makanya tuan-tuan, dalam bab iman, tuan-tuan, bukan hanya boleh sekadar lafaz. Bukan hanya sekadar lafaz. Dia kena tunjukkan juga dengan beramal. Kan? Amal itulah merupakan bukti yang kita melaksanakan apa yang telah disuruh oleh Allah dan apa yang telah dilarang oleh Allah dengan amalan. Amalan kita, Allah kata jangan minum marak. Kita pun terkata macam ni mangalota, tak minum. Pasal apa? Allah kata haram. Ya, mangalota kita. Kalau kira rasa nak minum tu, nak minum. Nampak dia punya iklan tu jangan ceritalah. Kan meleleh. Tapi Allah kata tak boleh, pasal haram. Maka kita pun tak minum. Pasal apa? Pasal haram. Ya. Dan Allah bagi ganjaran. Allah kata apa ganjaran kan nanti kat sanun nanti, kat akhirat nanti, kat syurga nanti, bukan setakat arak kau boleh minum. Sungai arak pun ada. Bukan setakat boleh minum, boleh berenang, boleh menyelam. Menyelam sambil minum air, cempara lagi. Nampak tak? Kat sanun minumlah, tak mabuk. Sanun tak mabuk tu dah. Ya, minumlah. Nak mandi ke apa ke? Ya, tak nak mandi. Yo, tapi sini jangan. Tak boleh tu dah. Pasal apa? Pasal haram. Jadi, kita pun tahan. Punya banyak minuman lain ada. Kenapa nak minum arak? Allah akan arak tu ya. Kan punya banyak ada apa nama ini, air gau ada. Air gau ni air masak ustaz, air putih lah, air putih, air minuman air putih. Okey, ada fresh orange. Ada air apa nama susu, air susu kurma. Banyaklah nak sabut punya, boleh makan punya banyak. Kenapa yang satu tu nak pergi minum Kan? Punya banyak boleh minum. Pelbagai air boleh minum. Kenapa itu yang kau tak benar? Payah waktu. Punya banyak makanan boleh makan. Punya banyak daging boleh makan. Babi kau cari. Kan tak waktu. Nak makan kijang, ada. Unta, ada. Kan? Lembu, ada. Kan? Kobau, ada. Ayam, ada. Itik, ada. Banyaklah sabut satu-satu habis. Tapi naik babi. Yang dilarang tu yang naik. Hasah waktu manusia ni bega, kan. Hasahlah manusia ni. Yang dilarang tu lah nak buat. Sedangkan dia tahu tu. Itu dilarang, tak boleh itu. Kan? Tapi, buat yo. Kan? Macam mana tuan-tuan dan puan sekalian. Makanya, tuan-tuan dan puan sekalian, kan, dia beriman ni bukan hanya sekadar di mulut. Ya, kena beramal. Ya, kena beramal dengan makanya tuan-tuan dan puan sekalian, tambahan apa yang dinyatakan oleh para nabi dan rasul itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa dia tuan-tuan?
Apa yang diperkatakan oleh para nabi dan rasul ini semua wahyu. Semua wahyu. Wahyu itu apa? Iaitu apa yang Allah berikan kepada dia. Jadi bila wahyu makna apa yang dikatakan oleh rasul itu semuanya betul. Tak ada yang tak betul, malaikat semuanya betul-betul semua. Tak percaya. Kau tak percaya, maknanya sama kau tak percaya dengan apa yang Allah nyatakan. Kan? Tak betul Nabi tu. Tak betul Nabi tu. Pasal mereka kata Nabi Muhammad tak betul. Dia kata dia percaya kepada Nabi Ibrahim, Musa, Isa, percaya kepada Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub. Semua percaya. Tapi tentang Muhammad tak percaya. Sedangkan Nabi Muhammad pun Nabi. Jadi bila Nabi Muhammad pun Nabi, maknanya dia pun diturunkan wahyu kepada dia. Dan dia tidak bercakap dengan ikut hawa nafsu. Kerana apa? Kerana apa yang dicakap itu semuanya yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Wahyu yuha. Jadi kena percayalah. Tapi tak. Kan? Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita tengok ayat yang pertama, waqulu, iaitu qulu, katakanlah wahai orang-orang yang beriman. Yakni Allah membimbing hamba-hamba dia yang beriman. Ya. Untuk sentiasa beriman. Nampak tak? Kenapa Allah membimbing orang yang beriman supaya sentiasa beriman? Pasal orang yang beriman Allah akan bimbing. Kalau orang itu tak beriman, payahlah. Ya. Tapi dia kena bimbingan Allah. Kenapa dia kena bimbingan Allah? Takut dia tergelincir. Manusia ni dia punya keimanan ni yazid wa yanqus. Turun naik. Kok naik, alhamdulillah sembahyang kan tak berhenti. Tak berhenti sembahyang. Kita nak sembahyang isyak pun susah, dia sembahyang sunat. Kita nak qomatkan, dia sembahyang. Orang sembahyang 2 rakaat, dia sembahyang bantai, entah berapa rakaat dah. Kita tengok dia salam, kita nak qomat, dia pun bongkar lagi nak sembahyang. Ni solat apa ni? Beriman warna pula. Sampai terlebih, sampai kita pun confuse-nya, apa ni ba'diyah ke beliyah ke tak yah ni. Punya banyak sembahyang ni. Bukan salah tu dah, tapi tak kono. Kan? Adakah dia perlu bimbingan? Ya, perlu bimbingan, dibimbing. Kan? Supaya dengan bimbingan itu, kan, dengan apa yang diturunkan. Maknanya Allah nak bimbing kita dengan apa? Dengan Al-Quran. Dengan apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, tuan-tuan dan puan sekalian, apa saja yang diturunkan melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW secara rinci, serta apa yang diturunkan kepada Nabi yang tahu dah saja berapa, maka Allah menyebutkan bahawa berapa nama secara rawak saja. Allah menyatakan bahawa dia tidak membeza-bezakan nabi-nabi yang lain dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama yo, kan? Sama yo, kan? Nabi dan Rasul tersebut, ya. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 150 hingga 151, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya orang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeza-bezakan antara keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan menyatakan kami beriman kepada sebahagian dan kami kafir kepada sebahagian. Mana boleh kau beriman kepada sebahagian, kau kafir kepada sebahagian? Tak boleh. Kau kena beriman kepada semua Nabi. Kau tak boleh ingkari walaupun seorang. Tak boleh. Tak, kami beriman ni Nabi Ibrahim, ni beriman Nabi Muhammad. Tak, tak apik tu dah. Tak apik. Ya, tak apik. Serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, iaitu iman atau kafir. Mereka adalah orang kafir sebenar. Allah kata apa? Kalau macam itulah
Kau beriman kepada setengah Nabi lagi kau tak beriman, kafir kau. Tahu Allah bagi jawapan. Nah, ni bukan jenis setengah-setengah tu dah. Beriman ni, jenis-jenis beriman akidah ni tak boleh setengah-setengah dah. Saya percaya kat Quran, tapi ada beberapa ayat yang saya tak berapa ramal lah. Pasal apa? Tak kena dengan saya. Dia saya tak ambil lah. Tapi satu Quran 6,000 lebih punya ayat, satu ayat dia tak percaya. Tapi tu satu je. Kan? Tapi yang lain beriman 6,000 lebih lain beriman satu je. Tapi tuan-tuan, jangan main-main tuan-tuan. Kenapa? Sebab beriman ni dan merupakan i'tiqad tuan-tuan, ya, kepercayaan yang itu. Jadi Allah nak bagi tahu kepada kita bahawasanya jangan kita jadi macam tu. Ya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kan? Kenapa pula kau beriman sebahagian kepada kitab, kau kafir kepada sebahagian kitab? Mana boleh macam tu? Yang kono ke kau ambil, yang tak kono kau tak nak ambil. Wah, banyak elok. Ajaran ni kau punya. Kan ajaran ni Allah punya. Makanya apa yang Allah kata kau nak semua ambil. Tak boleh setengah-setengah. Ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, kenapa Allah bagi tahu macam ni? Sebab Bani Israel ni, mereka ini menyatakan mereka ni umat terpilih. The chosen one. Lagu apa? Mahizin ni. Mereka ni umat terpilih. Tak apalah umat terpilih, baguslah tu. Tapi walaupun kau menyatakan kau umat terpilih, kau tetap kena percaya. Kau tetap kena percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Tak boleh kau ingkar. Kau terpilih ke, kau tak terpilih ke, kau kena percaya. Oh, dia tak. Kita orang masa-masa tak payah macam tu dah. Jadi bila mereka merasa mereka ni umat terpilih, mereka merasakan mereka boleh buat apa yang mereka nak buat. Dan mereka boleh tinggal apa yang mereka nak tinggal. Ui, cantik waktu. Takkan macam tu. Jadi mereka rasa kerana mereka ni umat pilihan, maka mereka rasa mereka boleh buat apa yang mereka nak buat. Dan mereka rasa nak tinggal apa yang mereka rasa nak tinggal, mereka boleh tinggal. Oh ya. Ano kau belajar CP macam tu? Tak waktu. Kan? Tak waktu. Dan mereka merasakan kerana mereka ini adalah pilihan, the chosen one, mereka ini merasakan apa yang mereka buat itu Allah tak marah. Allah tak marah. Boleh dia ngubah macam tu, padahal bukan Allah tak marah, Allah murka lagi apa yang mereka lakukan. Kan? Makanya tuan-tuan, dia marahnya Allah kepada Bani Israel ini, kepada orang Nasrani ni, makanya Allah sebut dalam ayat yang lain, walan tarda ankal yahudu walan nasar. Takkan redha buat selama-lamanya. Itu terjemahan ni. Terjemahan tu, takkan redha selama-lamanya orang Yahudi dan Nasrani ini kan terhadap Islam. Takkan. Bila dia nak redha? Hatta tattabi'a millatahum. Oh, kau kita ikut dia, ni baru angguk. Mana boleh? Agama ni bukan acuan engkau. Agama ni adalah acuan Allah. Kita boleh bebas, tapi kita jangan terbabas. Terbabas daripada apa? Daripada apa yang telah Allah syariatkan. Ini dia tuan-tuan. Siapa yang buat tak betul akan kena. Tak kira kau siapa. Kau chosen one kau tak kau akan kena. Pasal apa? Rasulullah SAW menyatakan, sewaktu hukum potong tangan, mencuri potong tangan. Sewaktu hukum mencuri potong tangan tu keluar, Rasulullah menyatakan bahawasanya lau anna Fatimah, kalaulah Fatimah tu siapa? Anak Nabi. Mencuri laqata'at aini. Aku potong tangan ni. Sedangkan Fatimah tu anak yang paling sayang. Ya, anak Nabi ni yang ramai-ramai tu yang paling Nabi sayang Fatimah.
Keturunan Nabi ni, habaib yang ada sekarang ni, semua daripada jalur Fatimah. Semua ni akan jumpa kepada Fatimah dan juga Ali. Ya, ni. Tetapi Allah nak menegaskan, kalaulah bila Allah turun firman Allah, as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri pun lelaki, pencuri perempuan, kan, potong tangan ni. Potong. Bila macam tu, Rasulullah SAW nak bagi tahu betapa seriusnya ini adalah hukum Allah. Rasulullah bagi tahu, kalaulah Fatimah itu mencuri, la qata'tu aidia, aku potong tangan ni. Itu anak yang dia sayang. Allah. Kan? Rasulullah SAW menyatakan apa? Wahai Fatimah, selepas aku wafat, daripada kalangan keturunanku, engkaulah yang pertama akan mengikutiku. Allah. Ni Nabi ngobar ke Fatimah sebelum dia wafat. Nabi kata, wahai Fatimah, lepas aku wafat ni, daripada keturunan aku, kaulah yang pertama akan menyusul. Makna lepas aku wafat, kau yang mati, kau yang meninggal. Betul? Lepas Rasulullah wafat, 6 bulan Fatimah menyusul. Allah Rabbi wa Rabbus. Kan, ketawa Fatimah riang Fatimah. Kenapa Fatimah riang? Pasal dia nak jumpa dengan Abah. Tak sabar dia nak tunggu. Pasal dia orang yang pertama akan meninggal lepas daripada wafatnya Abah dia. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ardh. Tapi nak ngabar Nabi tegasnya, kalau kau langgar hukum Allah, walaupun kau anak aku akan laksanakan hukuman tersebut kepada engkau. Tak kira siapa. Ya, chosen one kau, siapa kau itu tak akan dikira, tuan-tuan. Kau bersalah, kau akan kena hukuman tersebut, tuan-tuan. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, Allah memerintah kepada semua. Bila dia turun hukum, kan, potong tangan. Siapa mencuri, potong tangan. Makanya siapa yang mencuri, tak kira siapa yang mencuri, orang miskin ke, orang ni ke, potong. Ya, tanpa mengira siapa mereka, status mereka. Maknanya seluruh umat Muslim. Ya. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, ya, dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menyatakan para ahli kitab ini membaca Taurat dengan menggunakan bahasa Ibrani dan menafsirkannya dengan menggunakan bahasa Arab untuk orang yang memeluk agama Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukazzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma anzalallah. Janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula kalian mendustakan mereka. Namun katakanlah kepada mereka, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Maknanya apa? Maknanya kalau orang ahli kitab tu memberitahu kepada kamu sesuatu, hati-hati. Dalam hadis ini menyebabkan para ulama mengeluarkan hukum tentang cerita-cerita Israiliyat. Cerita-cerita Israiliyat itu apa? Cerita-cerita yang diceritakan oleh orang Israel, dinamakan Israiliyat. Ya, sebab apa? Sebab mereka ini kita nak percaya pun susah. Kita tak percaya pun kadang-kadang ada waktu Jadi waktu dia cerita sesuatu, kamu cakaplah kat dia. Kalau dia cerita tu waktu dengan apa yang Allah kata, mana waktu lah. Tapi kalau dia tu cerita, dia ngobar dia waktu, tapi bertentangan dengan Quran dan juga sunnah, maka kamu tak ingat ambil dia punya perkataan. Pasal perkataan itu adalah tipu. Ya, jadi katakanlah kepada mereka, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan. Maknanya kalau kau cakap
Kenyataan engkau tu, statement engkau tu sama seperti apa yang dalam Quran, sama seperti apa yang hadis kata, bermakna kami akan terima. Tapi kalau tidak, walaupun kau kata ini botol, tetapi kami akan tolak kerana dia bertentangan dengan Quran dan juga sunnah. Ini dia tuan-tuan. Ya, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan Ibnu Abbas, ya, bahawa Rasulullah SAW mengajar dalam mengerjakan solat sunat 2 rakaat sebelum solat subuh, lebih sering membaca pada rakaat pertama ia amanna billahi wa ma unzila ilaina, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, surah Al-Baqarah ayat 136. Dan rakaat kedua dia membacakannya amanna billah washhad bi anna muslimun, ya, iaitu surah Ali Imran ayat 52. Makna tuan-tuan dan puan sekalian, solat fajar, solat yang didirikan selepas azan subuh, sebelum solat subuh wajib. Makanya solat ini Rasulullah SAW biasanya membacakan ayat 136 untuk rakaat pertama, dan untuk rakaat kedua Rasulullah biasa baca surah Ali Imran ayat 52. Jadi lepas ni kalau kita nak baca, nak sembahyang tu, bacalah ayat ni. Rasulullah baca ayat ni, kan? Hadis Sahih Bukhari lah tu, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan sekalian, ya, bukan hadis Bukhari, hadis Muslim, ya. Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Al-Khalid bin Ahmad dan juga lainnya menyatakan Asbat di kalangan Bani Israel adalah seperti kabilah-kabilah yang ada di tengah mereka. Imam Bukhari menyatakan Asbat ini adalah kabilah-kabilah Bani Israel. Hal ini menunjukkan bahawa yang dimaksudkan Asbat di sini adalah suku-suku Bani Israel dan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para nabi yang ada di kalangan mereka, ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dibahaskan 2 perkataan, iaitu satu perkataan namanya asbat, ya, wal asbati, wal asbati ini adalah merupakan apa saja wahyu yang Allah turun kepada nabi-nabi yang terdahulu, ya. Maknanya apa dia? Apa saja yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, iaitu bererti berupa suhufi Ibrahim mawa Musa. Suhuf itu apa? Lembaran-lembaran ataupun scroll. Ni nama lembaran-lembaran itu apa? Itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada mereka, ya. Kemudian diberikan kepada Nabi Ismail, apa dia? Iaitu mereka yang diberikan tapi tidak berbentuk kitab. Nabi Ismail tak ada kitab, ya, tetapi diturunkan wahyu. Nabi Ibrahim tak ada kitab, tetapi ada suhuf, ya, ada suhuf, ya. Nabi Yaqub tak ada kitab, tapi ada dia punya wahyunya, ya. Makanya wal asba ini adalah merupakan wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada kalangan anak cucu Nabi Yaqub. Ni dia tuan-tuan. Anak cucu Nabi Yaqub digunakan perkataan asbat. Jadi asbat ini adalah untuk keturunan Nabi Yaqub, kan? Jadi rujuk kepada keturunannya. Untuk keturunan Nabi Ismail, kan, dan ke bawah, yakni Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Muhammad apa semua, ini digunakan perkataan qabail, ya, menggunakan perkataan qabail. Jadi qabail ini mempunyai maksud bahawasanya mereka ini di dalam keturunan Nabi Ismail ke bawah, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya yang merujuk kepada asbab ini adalah keturunan Nabi Yaqub, Ishaq, dan kalau keturunan Nabi Ismail akan menggunakan kepada perkataan qabail, ya, qabail, ya.
Ya, jadi oleh kerana itu kita kena bezakan wal asbat. Bila sebutnya wal asbat, ini adalah merupakan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada keturunan Nabi Yaqub. Ya, kemudian bila disebutkan qabail ini adalah merupakan yang diturunkan kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail. Ya. Jadi dia disebut dengan qabail, ya. Makanya dinyatakan di sini dalam firman Allah, wa qatta'nahum 12 asbata. Dan Allah berfirman, dan mereka kami bagi menjadi 12 suku. Surah Al-A'raf ayat 160. Al-Qurtubi menyatakan bahawa al-asbat yang diambil daripada asbat ini berurutan ini menjadi satu kelompok. Ada juga yang menyatakan wal asbat ni dengan kata al-sabatu yang berarti pohon. Artinya mereka ini bagaikan pohon yang mana mereka ini banyak bagaikan pohon, ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dinyatakan ini semua adalah untuk memberitahu kepada kita bahawasanya boleh kita bezakan di antara keturunan Nabi Yaqub dan juga kepada keturunan Nabi Ismail. Tetapi apa yang membezakan ini hanyalah waktu dan zaman. Tetapi penyembahan kepada Allah itu satu. Tak ada beza. Cuma waktu saja buat beza-beza mengikut Nabi yang diturunkan pada waktu yang tertentu tersebut. Makanya Allah sebut la nufarriqu baina ahadin minhum, dan aku tidak membeza-bezakan di antara nabi-nabi itu. Maknanya apa? Maknanya nabi-nabi ini semua kita kena terima dan kita tak boleh tolak dan kita tak boleh beza-bezakan. Walaupun kita terima Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman dan menjadi ikut-ikutan kita, tetapi kita tak boleh menolak Nabi yang sebelum Nabi Muhammad. Ya, sebelum Nabi Muhammad. Makanya kalau kita tengok dakwah yang dibuat oleh orang putih, orang Arab apa di kalangan orang putih, mereka akan bertanya, you kasih, you cinta tak kepada Isa? Oh, cinta. Kan, you cinta kepada Muhammad? Oh no. Kan, oh, tidak seperti kami. Kami Nabi Muhammad kami cinta. Nabi Isa pun kami cinta. Nampak tak dakwah ini bawa? Kan? Orang itu dia tak sebut Nabi Isa, oh macam ni. Sebut Nabi kita tak mahu kita. Tak mahu. Makanya orang yang mereka mula dakwah, kenapa pula kami Nabi kami kau tak percaya? Sedangkan Nabi kamu kami percaya. Kalau kami tak percaya Nabi kamu, kami bukan Islammu. Ya, kami tak beza-bezakan. Jadi dia pun akan memburuk-burukkan Nabi Muhammad. Kan? Ni dakwah yang biasa mereka gunakan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kan, mereka ini membeza-bezakan akan para nabi, ya, sehingga kan mereka ini tidak beriman kerana mereka ini membezakan para nabi, ya. Wa nahnu lahu muslimun. Sedangkan Allah menyatakan orang-orang yang berserah diri kepada Allah ini menggunakan perkataan muslimun. Muslim. Ya, maknanya orang-orang ini dinatakan sebagai Muslim. Kan, perkataan Muslim ini digunakan sebagai isyarat kepada Bani Israel untuk menjadi Muslim. Maknanya dinyatakan oleh Allah wa nahnu lahu muslimun, ini adalah merupakan isyarat oleh Allah nak berikan kepada kaum Bani Israel ini supaya jadi Muslim. Kenapa? Sebab sebelum ini mereka menyatakan mereka ini Yahudi. Mereka menyatakan mereka ini Nasrani. Tetapi Allah menyatakan kita ini sepatutnya menjadi Muslim. Bukan menjadi Yahudi. Bukan menjadi Nasrani. Menjadi Muslim. Ya. Apa dia Muslim itu? Iaitu orang-orang yang masuk Islam. Kenapa? Sebab Islam adalah agama para Nabi. Bukan saja Nabi Muhammad. Daripada Nabi Adam lagi
di bawah Islam ini. Akidah jelas. Semua Nabi daripada Adam sampai Nabi Muhammad sembah Allah yang satu. Tak ada sembah berhala, tak ada buat itu, tak ada buat. Cuma ajaran saja berbeza-beza mengikut situasi kondisi pada waktu yang tersebut. Maka bila datangnya Quran, maka Quran ini memansuhkan semua kitab-kitab yang lain. Maka dipakai hanya satu, iaitu Quran ini. Kan kalau kau Islam, bermakna kau akan menjadi orang yang Muslim. Tak ada lagi kau guna kami Yahudi, kami Nasrani. Tak ada. Kami adalah Muslim. We all Muslim. Kan? We love Muslim. Ni dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi ayat ini nak menempelak, kan? Menempelak mereka, iaitu kesimpulannya ajaran Nabi Ibrahim adalah merupakan ajaran kepada semua nabi-nabi yang lain juga, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis ayat 136. Kita boleh tengok sedikit 137. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. 137 138. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Allah. Ayat ni sambung tahu cerita ke atas tadi, tuan-tuan. Makanya Allah kata, sekarang aku dah bagi jelasan kepada kamu. Ni dia. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini hanya menyembah kepada Allah yang satu. Sekarang macam mana? Kau nak ambil siapa? Nabi Muhammad tak? Kalau kau tak ambil Muhammad, bermakna kau buang semuanya. Kalau kau ambil Muhammad, maknanya kau terima semua. Makanya Allah menyatakan bahawasanya, maka jika mereka beriman dengan apa yang telah kamu beriman, maka sungguh mereka orang yang mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam syiqaq, pergaduhan. Syiqaq. Syiqaq ni ada di ayat yang Quran yang lain tentang rumah tangga. Jika berlaku bersyiqaq bainihim fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika berlaku pertentangan, pergaduhan di antara kamu tu siapa? Suami dan isteri. Bergaduh. Syiqaq, berlaku syiqaq saja, bergaduh saja. Kan? Maka pada waktu itu fab'athu hakaman min ahlihi. Bawalah kepada hakam, orang yang nak mengadili daripada kamu, dan bawa daripada isteri kamu. Mana isteri kena bawa satu orang, suami kena bawa satu orang, untuk dibuat satu acara hakam namanya, untuk didamaikan jika ada ruang. Kalau tak ada ruang, maknanya apa keputusan yang dibincangkan dalam hakam tersebut. Ni syiqaq ni bergaduh, berlaku permusuhan. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi mengetahui. Sibghatallah, sibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepadanya lah kami menyembah kepada Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam ayat, dua ayat ini Allah nanti kita tengok. Tebal. Sibghah tu apa maksudnya? Sebab dalam ni ayat ni dia tak terjemah sibghah tu apa. Tapi dalam penafsirannya ada sibghah tu apa. Ada sibghah tu apa. Dan puan sekalian, dinyatakan dalam ayat ini bahawasanya
orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, kalaulah mereka beriman, maka mereka ini akan mendapat banyak sekali. Kenapa Allah katakan sebegitu? Sebab kalau kita baca surah Al-Baqarah daripada awal sampai kepada ayat 138 ni, berapa banyak kemungkaran yang dibuat oleh orang Yahudi dan Nasrani. Dan berapa banyak Allah cerita tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Orang lain tak pernah makan makanan, minum minuman syurga. Dia makan. Dia makan minuman daripada syurga. Daripada syurga tu, tuan-tuan. Kan minuman dari syurga. Allah. Minum, tuan-tuan. Manna wassalwa. Minum. Makan. Makna tak payah masak tu dah. Tak payah masak, tak. Tengah hari ni datang makanan. Pagi datang makanan. Tak payah. Aduh, pergi makan je. Pergi minum je. Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kan? Apa kata mereka daripada ayat dulu? Mereka tak nak. Ya Allah, kami tak nak makanan ni. Kami nak makanan kami yang dahulu. Kami makan ke kacang. Kami makan timun. Ya, kami makan bawang. Tuan-tuan bayangkanlah. Allah kata, makanan yang kau makan ni adalah makanan yang lebih baik daripada makanan yang kau dulu. Kenapa kau nak makan yang dulu sedangkan ini lagi baik? Nak ngebaik. Allah menempelak mereka. Kita lah agak-agak ikut Allah bagi makan makanan syurga dengan masak lemak je api. Ay, makanan syurga lah Ustaz. Apa pula masak lemak? Apa barang mesti lemak? Tapi kalau masak lemak daripada syurga nak ya. Kan? Agak-agak kita masuk syurga agak-agak kan. Apik tak makan masak lemak? Amin. Aduh tuan-tuan. Agak-agak ada tak kari kambing, gulai kambing kau? Aduh tuan-tuan. Bahkan lagi sedap. Lagi sedap. Saya hari Ahad bulan Senin tu hari ceramah Maulid Rasul kat Masjid Londah. 3 ekor tumbang kambing. Oh, sampai hari ni baru. Allah Rabbi. Tolong itik racik daun asam gelugu. Tolong itik asam lemak racik daun asam gelugu. Allah Rabbi. Satu yang menu dia tak buat. Bukan jangit. Bukan maman. Rebung rotan. Bukan rebung buluh. Bukan rebung apa nama lain. Rotan punya rebung. Umbut-umbut. Oh, macam ni lah. Belah-belah situ biasa dibuat dengan ikan apa? Ikan sungai. Ikan sungai. Oh, yang tu saya kata, oh tak ada yang tu yo. Ya. Tak sampai lah Ustaz. Ayah mana sana cari rotan tu, umbut rotan. Rebung lah, jangan kita rebung lah. Kan, tapi dia umbut-umbut yang lembut suasana ni. Suasana ni. Kan, racik lalu. Allah Rabbi. Pasal apa? Pasal sebelum saya datang ni telefon saya, Ustaz nak makan apa? Dia tanya saya, pasal galak kali dah kan. Saya kata kalau rabun ada rotan tu sedap waktu lah, lama dah tak makan. Dia lah tajak pakai pi makan kan, tak makan kan. Kan Allah, kita usahakanlah. Poi tak ada. Allah. Tapi tak apalah yang lain ada kan. Kan? Tapi bila makan syurga, makanan syurga, apik tak yang tu? Tak ada dia apik dia tu. Pasal kita dah makanan syurga ni. Yang tidak ada lah. Tolak tapi lah. Kecuali yang tu dimasak alam syurga. Kan? Bawa kat kita. Yang tu sah waktu. Makanan daripada syurga. Macam tu tuan-tuan ya. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, jika mereka diajak kan, mereka dah banyak. Mereka nak mati.
wahai Musa, aku nak matilah. Pasal apa? Pasal kau kata bila mati kami akan menjadi lebih beriman. Tapi kau jangan mati tahu. Hidup balik. Allah bagi, Allah matikan, lepas tu hidup. Beriman lah kau jap, lepas tu tak ada sama yo. Tu dah rasa mati tu tuan-tuan. Ya, tu dah rasa mati. Pun tak beriman. Allah tahu waktu tuan-tuan. Tahu. Dahsyat. Kan? Ya Allah selamatkan kami daripada Fir'aun, ya Allah. Allah selamatkan. Tenggelam. Tentera Fir'aun tenggelam. Mampu Fir'aun. Tuan-tuan, elok selamat. Bila selamat tuan-tuan, duduk di satu negara yang tak tahu hujung pangkalnya. Ya Allah, Nabi, apa kami dia mana nak makan tak tahu. Allah turunkan manna wa salwa waktu tu makan tu. Makanan syurga. Nabi Musa kotok daripada batu keluar pancaran. 2 boleh pancaran ni yang tadi Allah khabar. 2 boleh mewakili suku-suku yang ada dalam Yahudi punya. So, satu suku berwaris dia ada satu paip supaya tak bergaduh. Kan? Minum air. Tapi dia sampai sini. Makanya Allah kata kepada mereka ini kalau beriman Allah. Tapi mereka memilih tak beriman. Ya. Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman, memang mereka ini telah mendapat petunjuk yang sungguh-sungguh petunjuk. Pasal apa? Sebanyak yang Allah telah berikan keistimewaan kepada mereka. Banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi mereka tak nak tengok, kan? Allah pujuk mereka tuan-tuan. Fa'in amanu tu nak bagi tahu Allah pujuk mereka. Allah buat cara lembut. Allah buat cara kasar. Kau kalau tak pergi ke masjid hari Sabtu, jaga. Jangan pergi tangkap ikan hari Sabtu. Kalau kau tangkap juga, jaga. Makanya waktu hari Sabtu datang dia ke masjid. Kan? Tapi ada orang tak datang. Orang yang tak datang semua Allah tukar jadi korang. Makna keras. Lambuk pun Allah buat korang. Jadi korang tuan-tuan. Macam itulah bunyi. Agak Kan? Dia jadi korang tuan-tuan. Tapi sekejap dia hidup Sekejap dia. Yang kita ada, kalau kita masuk surah tu kita boleh bahaskan macam mana Allah marah fisabti, iaitu golongan sabtu, iaitu mereka yang mereka yang melanggar arahan Allah daripada menangkap ikan pada hari Sabtu. Kan waktu dia nak pergi ke masjid tu, dia nampak tepi laut tu ikan meloncek-loncek. Lah, pergi semalam tak ada, hari ni meloncek-loncek. Macam ni lah meloncek-loncek. Semalam tak ada, padahal itu ujian Allah. Tak payah, kita pergi, kita tangkap tu sekejap. Kan, tengah banyak tu, tak kira lah menjalur ke, mancing ke apa. Dia pergi turun ramai-ramai tuan-tuan. Habis ditukar jadi korang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila korang pun tak jadi, lembut tak jadi, kau nak apa ni? Kau nak apa? Aku buat cara lembut, pujuk cara lembut, beri apa yang kau nak. Bahkan kau paling istimewa. Makanya dia kata dia istimewa. Paling istimewa. The chosen one ini paling istimewa. Dan dia rasa bila dia diistimewakan sebegitu, dia rasa dia boleh buat apa saja. Kan? Sedangkan sepatutnya dia menggunakan keistimewaan itu untuk dia jadi lebih beriman kepada Allah. Sepatutnya. Kan? Tetapi dia tak buat. Makanya Allah kata fa'in amanu, kalaulah mereka ini beriman. Dan memang wajar pun mereka beriman. Pasal apa? Aku dah bagi macam-macam. Macam-macam. Aku tenggelamkan tentera Fir'aun. Mati Fir'aun dan tentera dia. Kan aku bagi makan free. Aku bagi tu, aku bagi ni. Oh, yang kau tak nampak apa yang aku bagi usah waktu. Kan? Tetapi mereka tetap tidak beriman. Ya, makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan dinyatakan bahawasanya kan orang yang jika mereka beriman itu iaitu orang kafir dari kalangan ahli kitab dan juga yang lainnya, yakni kepada apa yang kamu imani.
Hei orang yang beriman, iaitu iman kepada semua kitab, semua rasul. Ni. Makanya orang yang beriman di sini, yang betul-betul beriman ini adalah mereka yang beriman kepada semua kitab. Taurat, Injil, Zabur, Quran. Beriman kepada semua nabi, semua rasul, tak kira Muhammad ko, Isa ko, Musa ko, tak kira. Semua. Iaitu tanpa membeza-bezakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Faqadih tadaw. Kamu adalah orang yang mendapat petunjuk yang sebenar-benarnya petunjuk. Yakni artinya jika demikian, nescaya mereka berada dalam keadaan kebenaran dan memperolehi jalan yang menuju kepada Allah. Wa in tawallaw. Ni Allah sabur. Wa in tawallaw. Kalau engkau berpaling, makna kau tak nak, ya, kau tak nak ikut. Fa in tawallaw, maka pada waktu tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada mereka, kan, maka mereka akan menjadi orang-orang yang kafir. Ya, kenapa? Kerana mereka tak mahu ikut apa yang Allah nyatakan. Ya, mereka tak nak menerima Islam. Ya, mereka tak nak menerima Islam. Ya. Fa in tawallaw, dan jika mereka berpaling, yakni dari kebenaran menuju kebatilan setelah adanya hujah atas diri mereka, fa innama hum fi shiqaq. Sesungguhnya mereka berada dalam keadaan permusuhan dengan kamu. Dengan kamu tu dengan siapa? Dengan umat Nabi Muhammad SAW, dengan orang Islam. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Ya, artinya Allah akan menolong dari mereka serta memenangkan atas mereka. Wa huwas samiul alim, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, makanya tuan-tuan dan puan sekalian, fasayakfikahumullah tu di antara ayat yang biasa digunakan dalam zikir tarikat. Fasayakfikahumullah itu kebiasaan digunakan dalam zikir tarikat, banyak guna. Fasayakfikahumullah, 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 fasayakfikahumullah. Biasa digunakan ayat ini untuk berzikir, menggunakan ayat ini. Fasayakfikahumullah. Ya, fasayakfikahumullah. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan, sibghatallah. Sibghatallah ini adalah merupakan satu ayat yang kalau dibaca dalam tu merupakan ayat yang tidak diterjemahkan. Sibghatallah tak diterjemah. Sibghatallah, sibghah, apakah itu sibghah? Makanya Ad-Dhahhak meriwayatkan Ibn Abbas, sibghatallah itu adalah agama Allah. Ya, agama Allah. Agama Allah. Apa makna dia? Iaitu maknanya sibghatallah itu adalah ayat yang berkenaan dengan siapakah yang lebih baik. Sibghatallah lah, agama Allah lah. Ya, nak biar agama siapa lagi? Tak ada yang lebih baik. Tak ada yang lebih baik. Hanya yang baik adalah sibghatallah, iaitu ayat ayat ini adalah merupakan ayat yang mana satu ayat yang nak beritahu kepada kita semua bahawa agama yang paling baik adalah agama Allah. Ya, tak payah nak cari agama lain. Kan? Pasal apa? Pasal inilah satu-satunya sibghatallah, iaitu celupan Allah, celupan agama Allah. Yakni dengan mengambil agama Allah ini, dia akan menjadi orang-orang tersebut sebagai orang yang beriman. Ya, penggunaan sibghatullah itu juga dimaksudkan sebagai dorongan, semangat. Seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 30, fitratallah, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Fitratallah, makna fitrah
manusia ini yang Allah jadikan ini, mereka ini suci bersih. Fitrah Allah. Yakni kalau orang masuk Islam, kita kata apa? Orang yang kembali kepada fitrah. Kan, orang yang masuk Islam, mereka ini adalah orang yang kembali kepada fitrah. Kenapa fitrah? Kerana manusia ni fitrahnya adalah baik. Ya, fitrahnya adalah baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia, anak-anak, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Suci, bersih. Makanya diterjemahkan juga sibghat Allah itu ai fitrat Allah. Fitrat Allah. Apa dia? Iaitu bersih, suci. Jadi diterjemahkan sibghat Allah sama makna dengan fitratullah. Ya, bersih seperti fitrah lepas Ramadan. Maknanya seperti seseorang tersebut dilahir pada apa ni, tak ada dosa. Sama juga dengan orang yang berhaji. Kalau mereka mendapat haji yang mabrur, mereka juga fitrah. Ingat dulu saya cerita waktu pas satu musim haji, seorang ulama dijemput untuk diwawancara di radio Arab Saudi. Diwawancara, ada orang tanya, dia jawab masalah-masalah haji ni lah. Orang tanya, dia jawab apa semua. Satu hari di tengah cerita-cerita, seorang telefon. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Aku nak minta pendapat engkau tentang satu mimpi. Aku mimpi. Apa mimpi engkau? Aku bermimpi aku bertawaf, labbaik Allah. Tapi pada waktu tersebut ada seorang yang bertawaf dalam keadaan telanjang. Bogel. Jadi apa makna tu? Apa makna ni seorang yang tawaf dalam keadaan bogel? Oleh semua pakai elok. Apa makna tu? Jadi Syekh pun kata makna ialah orang tu adalah orang yang dapat haji mabrur. Pasal apa? Dia bersih. Bogel ini adalah istilah kepada baby. Bayi. Dan ada bayi lahir pakai baju. Ada kakak kita marin dengan anak, dah pakai baju Telejoy. Dah pakai baju Hoskos Baby Kosh. Dah pakai baju nama lah. Cacap lah. Tak kira lah. Ada tak ada kan? Apa yang pakai baju baru? Apa yang bersalin baru pakai baju? Betul tak? Anak tu. Jadi Syekh tu terjemah, dia kata mimpi kau itu menyatakan orang itu adalah orang yang mendapat haji mabrur. Pasal dia seperti kembali kepada fitrah. Bersih. Baby. Makanya Syekh tu pun tanya, boleh aku tahu siapa orang tu? Wahai Syekh, orang tu kau. Orang yang dalam mimpiku yang tawaf bogel tu kau. Allah, menangis banyak. Menangis dia. Pasal dia tak tahu tu dia. Mana dia tahu? Menangis Syekh tu. Tapi tafsirnya mimpi dia sebegitu. Sedangkan dia tak tahu siapa dia. Dia tu tanya siapa? Engkau wahai Syekh. Allah, dia sonyak nangis dia. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal. Hebatnya. Maknanya kehebatan fitrah. Kenapa fitrah? Sebab mereka dia kembali kepada sibghatullah. Agama Allah yang sebetul-betul. Macam yang berkumpul duit bertahun-tahun tukang kasut ke sapu. Dekat kasut tak silap saya. Dia kumpul duit, jahit kasut tuan-tuan bertahun-tahun nak pergi haji. Tuan-tuan, habis dapatlah duit tersebut nak pergi haji. Nak pergi haji datang seorang mak dengan anak dalam keadaan kelaparan. Ngobat masalah ni, masalah tu. Macam mana tuan, saya tak ada duit. Dia pun tengok duit dia pergi haji dah cukup tu. Dia pun keluarkan duit dia pergi haji. Inilah haji aku tahun ini. Dia bawa ke perempuan dan juga anak-anak tu. Tuan-tuan dan puan-puan, seorang ulama pergi haji. Dengan di sana dia dengar seorang ngabar kat dia bahawa yang dapat haji mabrur ni nama-nama ni kerja tukang kasut di sini. Dia balik dia cari.
Lepas musim haji dia balik, orang tu cari orang tu kat kampung yang dinyatakan ini kan, ditanya macam mana, siapa kau orang tu jumpa. Dia kata, kau boleh haji tak? Aku tak boleh haji. Lagi polek. Macam mana boleh haji mabrur tak boleh haji? Kan tak boleh haji tapi boleh haji. Kan ceritakanlah aku. Dia cerita macam ni lah. Kan dia dah kumpul duit bertahun-tahun nak pergi haji. Kerja jahit kasutnya. Pesan warna berapa lama dia kumpul bertahun-tahun, mana sampai ke tua baru boleh pergi haji. Kan tiba-tiba datang akak ni minta duit dan dia perlukan duit tersebut. Aku ambil duit haji aku ngabar, inilah haji ku tahun ni, aku bantu akak tu. Kan lepas tu aku tak tahulah apa nak jadi pasal apa, dah aku tak ada duit dan nak kumpul pula, agak meninggal dululah baru dapat duit tu. Kan jadi aku tak bolehlah haji, tapi untuk pengetahuan engkau lah haji yang mendapat haji mabrur tersebut. Dia kata, macam mana pula haji mabrur aku dapat, aku pun tak boleh haji. Allah Rabbi, tuan-tuan. Kenapa? Sebab dia mengamalkan sibghatullah. Ni dia, tuan-tuan. Dia pegang botol kan. Kan sibghatullah. Sibghatullah. Ajaran Islam. Kan menolong orang. Kan menolong orang. Ada duit banyak, tolonglah orang, tuan-tuan, sedekah ke orang. Kalau pergi haji banyak kali, tuan-tuan, kalau haji boleh habis sekali, tuan-tuan, cukuplah. Lepas pada tu, tuan-tuan, kalau ada duit boleh pergi haji, duit tu sedekah lah. Duit yang nak pergi haji tu sedekah lah. Sedekah, wakaf. Sedekah yang terbaik al-waqfu. Wakaf. Sedekah yang paling baik, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan al-waqfu, iaitu wakaf. Wakaf lah. Cari sajid mana nak wakaf, cari surau mana nak wakaf. Ni surau kita ni, alhamdulillah kan, cantik lawa lah. So makin kecil sekarang dah besar kan, makin tak ada TV kan, ada TV bukan sekat TV, CCTV pun ada. Kan nanti haji kita tengok dalam handphone titik naik. Allah Rabbi, ya. Lantas sebagai ulama berdapat ihan dimasukkan sebagai badal, yakni pengganti bagi firman Allah millata Ibrahim, millah yakni agama Allah. Sedangkan Sibawai mengemukakan kata itu merupakan masdar yang ditekankan dan berfungsi memberi keterangan bagi firman Allah sebelumnya, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Dan seperti firman wa'adallah, iaitu kami, Allah telah buat satu janji kepada kita. Wallahu a'lam. Selesai, tuan-tuan. Ya, maknanya pegang kepada agama Allah ni tidak akan rugi kita. Walaupun orang kata rugi, tuan-tuan. Kan Imam Abu Hanifah dipenjara bertahun-tahun, tuan-tuan. Dipenjara, tuan-tuan. Allah Rabbi, bertahun-tahun pasal dia memegang pendapatnya. Dipenjara tak apa dah, dipenjara tak apa dah. Kan ramai ulama yang dibunuh kerana mempertahankan pendapat, tuan-tuan. Tak apa dah. Kan tak apa. Janji ya, dia adalah merupakan perbuatan yang betul. Okeylah, tuan-tuan dan puan sekalian, kan? Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap kata. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azim sultanik. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Allahumma laika bis-sanadir al-jabhati wasaniyah. Allahumma laka bi'uyuniha man la yakhafu arhamna. Ighfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Zal Jalal wal Ikram, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab, izzibhum wansurna alaihim. Allahumma badishal lahu wa farrij jam'ahum wa shatir kalimatahum
وزلزل أقدامهم وسلم عليهم كلبا من كلابه اللهم سلمنا وسلم لي وسلم معرفتنا وسلم توحيدنا وسلم إسلامنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء وأموات إنك على كل شيء قدير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته